Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini bab 2 respirasi, subtopik yang terakhir dalam bab 2, 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan. So dalam 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan kita ada dua standard pembelajaran. Yang pertama menerangkan mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan dan yang kedua berkomunikasi bagi mewajarkan kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk tumbuhsaran dan kemandirian tumbuhan. So yang pertama sekali kita akan pergi kepada bahagian tumbuhan yang terlibat dalam pertukaran gas. So ini ialah tumbuhan. So ada tiga bahagian yang terlibat dalam pertukaran gas. Yang pertama batang tumbuhan tersebut, daun dan juga akar. Okey, jadi ketiga-tiga bahagian tumbuhan ini membekalkan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. So dalam buku teks ada berkenaan dengan pokok bakau, di mana pokok bakau ini mempunyai akar udara ataupun kita panggil sebagai akar pernafasan, iaitu pneumatofor. Ada pneumatofor di dalamnya, okey, yang menjulur keluar daripada tanah, jadi membantu ataupun membolehkan pertukaran gas berlaku di akar. Sebab pokok bakau ni biasanya akarnya ditenggelami oleh air laut. Jadi antara kehebatan pokok bakau ni, ketiga-tiga bahagian tumbuhan iaitu batang, akar dan daun terlibat dalam pertukaran gas. Okey, seterusnya kita akan belajar mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan. So ada dua proses yang berlaku dalam tumbuhan semasa pertukaran gas. Yang pertama ialah proses respirasi dan yang kedua ialah proses fotosintesis. So kita tengok sikit apa bezanya. Katakan ni tumbuhan, proses respirasi di mana tumbuhan memerlukan oksigen dan menyingkirkan gas karbon dioksida, manakala proses fotosintesis tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida dan menyingkirkan gas oksigen. Okey. Seterusnya pada waktu siang, okey, waktu ada matahari berlaku dua proses, iaitu proses fotosintesis dan proses respirasi. So proses fotosintesis di mana tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida dan menyingkirkan gas oksigen, manakala untuk proses respirasi tumbuhan memerlukan gas oksigen dan menyingkirkan gas karbon dioksida. So pada waktu malam pula, okey, waktu malam ada bulan, okey, jadi ada satu sahaja proses yang terlibat iaitu respirasi. Kenapa proses fotosintesis tidak berlaku? Kerana pada waktu malam tiada cahaya matahari. So proses respirasi di mana tumbuhan memerlukan gas oksigen dan menyingkirkan gas karbon dioksida ke persekitaran. Okey, so kita akan pergi kepada peresapan karbon dioksida. Ini ialah kerata rentas daun tumbuhan. Okey, so peresapan karbon dioksida akan berlaku melalui stoma. Okey, mengikut perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam sel dengan di dalam ruang udara antara sel. Okey, so melalui proses resapan. Kita ulang balik proses resapan, iaitu proses pergerakan zarah dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah, dari tinggi ke rendah. Maka proses resapan itu akan berlaku. So di sini kita akan bincang berkenaan macam mana proses proses peresapan karbon dioksida di dalam sel. So itu di dalam sel dan juga itu ialah di dalam ruang udara antara sel. So di situ ada stoma, tempat keluar masuk gas karbon dioksida ataupun gas oksigen. So kita akan bincang berkenaan dengan struktur daun dahulu. So struktur daun, di atasnya paling atas sekali ada kutikel, lapisan paling atas. Selepas itu kita ada epidermis atas. Selepas itu ada sel mesofil palisad yang membentuk memanjang. Selepas itu ada xilem yang mengangkut air dan garam mineral, ada floem yang mengangkut makanan ataupun glukosa. Selepas itu ada ruang udara di antara sel. Selepas itu ada sel mesofil berspan. Selepas itu ada epidermis bawah. So dalam epidermis bawah kita ada stoma yang dikawal oleh sel pengawal. Nanti kita bincang apa itu stoma, apa itu sel pengawal. Okey, kita akan bincang berkenaan laluan pertukaran gas di dalam daun semasa proses fotosintesis. So ni kita dah belajar berkenaan struktur daun. Okey, so saya letak di situ andai perwakilan bagi karbon dioksida ialah CO2 dan perwakilan bagi gas oksigen ialah O2. So di bawah tu ada stoma yang dikawal oleh sel pengawal. So kita akan bincang berkenaan dengan proses yang berlaku. Yang pertama, apabila karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis, kepekatan karbon dioksida di dalam sel akan menjadi lebih rendah berbanding kepekatan karbon dioksida di dalam ruang
ruang antara sel. So apabila karbon dioksida dalam sel dah digunakan untuk proses fotosintesis, maka kepekatan karbon dioksida dalam sel akan menjadi kurang ataupun menjadi rendah berbanding kepekatan karbon dioksida yang ada dalam ruang antara sel. Okey, perbezaan kepekatan ini membolehkan karbon dioksida yang terlarut pada permukaan sel yang lembap meresap masuk dari ruang udara antara sel masuk ke dalam sel. So macam itulah. So karbon dioksida daripada ruang antara sel akan masuk ke dalam sel kerana dalam sel karbon dioksida dah kurang kepekatannya. Okey, so apabila fotosintesis berlaku akan menghasilkan oksigen. So kepekatan oksigen dalam daun dalam sel akan meningkat menyebabkan oksigen akan meresap keluar daripada sel pergi ke ruang udara antara sel dalam daun dalam sel. Okey, selepas itu kita bincang lagi. Okey, proses yang kedua, hal ini menyebabkan kepekatan karbon dioksida di dalam ruang antara sel menjadi lebih rendah berbanding kepekatan karbon dioksida di dalam udara di luar stoma, iaitu di persekitaran. Jadi menyebabkan kepekatan karbon dioksida dalam ruang antara sel ni dah kurang sebab dia dah meresap masuk ke dalam sel. Okey, perbezaan kepekatan ini menggalakkan resapan gas karbon dioksida dari atmosfera di luar daun masuk ke dalam ruang antara sel melalui liang stoma yang terbuka. So macam ni lah. So karbon dioksida yang ada dalam ruang antara sel dah masuk ke dalam sel. Jadi kepekatan di ruang antara sel dah kurang. Jadi menyebabkan karbon dioksida yang berada di luar akan masuk ke dalam ruang antara sel. Dan di samping itu oksigen yang bergerak turun ke bawah tadi ruang antara sel disebabkan kepekatan tinggi, okey, diturun ke bawah untuk keluar daripada daun. Okey, jadi itulah laluan pergerakan gas. Okey, kita pergi kepada liang stoma dan sel pengawal. Setiap stoma terdiri daripada satu liang stoma yang disempadani oleh sepasang sel pengawal. Okey, ini ialah gambar rajah stoma yang berada di bawah daun. So inilah macam mana pergerakan stoma dan sel pengawal. Okey, jadi liang stoma ini dikawal oleh sel pengawal. Macam mana nanti kita akan bincang. So itu ialah liang stoma, itu ialah ada sepasang sel pengawal, ada dua sel pengawal. Okey, sel pengawal mengandungi kloroplas untuk menjalankan proses fotosintesis. Kalau awak tengok dekat sel pengawal tu ada bintik-bintik hijau, itu ialah kloroplas. So macam inilah gambar rajah kloroplas yang digunakan untuk menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Okey, selepas itu kita akan bincang berkenaan dengan keadaan liang stoma. Ada dua keadaan di mana liang stoma akan terbuka dan liang stoma akan tertutup pada waktu bila. Okey, keadaan liang stoma terbuka apabila tumbuhan menjalankan proses fotosintesis apabila terdapat cahaya, maknanya waktu siang lah. Kalau tertutup, dia apabila keadaan menjadi gelap, iaitu pada waktu malam, atau satu lagi pada waktu yang hari panas, tengah hari ke, suhu tinggi ke. Jadi untuk mengelakkan tumbuhan kehilangan air yang banyak. So macam inilah prosesnya, dia tutup, dia buka. Okey, liang stoma ni boleh terbuka atau boleh tertutup. Okey, so tu ialah molekul-molekul air H2O. Alright. Okey, proses osmosis mempengaruhi liang stoma. Macam mana? So kita pergi dahulu kepada konsep osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis ialah pergerakan molekul air dari kawasan yang berkepekatan molekul air tinggi ataupun larutan yang berkepekatan zat terlarut yang rendah kepada ke kawasan molekul air, kawasan berkepekatan molekul air rendah ataupun larutan berkepekatan zat terlarut yang tinggi merentas membran separa telap. Contohnya macam gambar rajah di bawah ini. Okey, sebelah kanan itu ialah kawasan berkepekatan molekul air tinggi ataupun zat terlarut yang rendah. Kalau tengok dekat situ warna merah tu ialah zat terlarut. So yang sebelah kanan tak ada zat terlarut, jadi kita boleh andaikan bahawa yang sebelah kanan itu
itu larutan berkepekatan zat terlarut yang rendah dan di sebelah kiri ialah kawasan zat terlarut yang tinggi. So apabila berlaku keadaan macam ini, jadi air di sebelah kanan akan bergerak merentas membran separa telap. Okey, membran separa telap ini telap kepada air tetapi tidak telap kepada zat terlarut seperti sukrosa. Jadi molekul air tersebut akan bergerak daripada kanan pergi ke kawasan yang kiri. Itu ialah konsep osmosis. So macam mana osmosis ini berlaku dalam sel pengawal? Okey, apabila terdapat cahaya, sel pengawal akan menjalankan proses fotosintesis dan menghasilkan makanan bagi tumbuhan iaitu glukosa. So apabila makanan dihasilkan, glukosa dihasilkan di dalam sel pengawal, jadi kepekatan glukosa dalam sel pengawal akan meningkat. Okey, jadi apabila meningkat dekat situ zat terlarut, kita andaikan bahawa glukosa ni ialah zat terlarut. So bila tinggi kepekatannya, air akan masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. So macam inilah keadaannya. Jadi sel pengawal akan menjadi segah dan akan membengkok. Okey, jadi molekul air meresap masuk, dia akan jadi segah dan akan jadi membengkok. So macam ni prosesnya. Okey, air banyak masuk ke dalam sel pengawal, so dia jadi membengkok. Okey. So apabila pada waktu malam ataupun hari yang panas, air meresap keluar dari sel pengawal secara osmosis menyebabkan sel pengawal menjadi flasid dan lurus. So bila air keluar secara osmosis daripada sel pengawal, jadi sel pengawal tersebut akan menjadi flasid dan lurus. So itulah molekul air yang meresap keluar. So kita kena ingat, okey, kalaulah air masuk ke dalam sel pengawal akan menjadi segah dan membengkok. Kalau air keluar daripada sel pengawal, dia akan menjadi flasid dan lurus. Okey. Kesan osmosis terhadap liang stoma. Okay, kita dah belajar apa itu osmosis, apa yang dia boleh buat terhadap liang stoma. So pada waktu siang, air akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis menyebabkan kedua-dua sel pengawal akan menjadi segah dan membengkok menyebabkan liang stoma itu terbuka. Okey, pada waktu malam ataupun hari yang panas, air akan meresap keluar dari sel pengawal secara osmosis menyebabkan kedua-dua sel pengawal menjadi flasid dan menjadi lurus dan menyebabkan liang stoma tertutup. So kalau terbuka pada waktu siang, tertutup pada waktu malam ataupun pada hari yang panas. So tengok sikit macam mana struktur stoma. So stoma ini dikawal oleh sel pengawal. Okey, ada sel pengawal, ada nukleus, ada kloroplas yang bintik warna hijau, selepas itu ada vakuol. So vakuol inilah tempat air meresap masuk dan keluar secara osmosis. Kalau tengok dekat vakuol sebelah kiri ni yang terbuka ni, vakuol tengok dia mengembangkan sebab air masuk. Di sebelah kanan ni vakuol mengecil kerana air keluar. So ada dinding luar nipis, ada dinding dalam tebal. So liang stoma di sini terbuka dan di sebelah kanan ni liang stoma tertutup. Okey, seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk kemandirian tumbuhan. Okey, apa pentingnya persekitaran yang bagus untuk kemandirian tumbuhan. Okey, so kita akan bincang dua perkara, kesan jerebu, debu dan habuk kepada kemandirian tumbuhan dan kesan gas yang berasid dalam udara terhadap kemandirian tumbuhan. So kesan jerebu, debu dan habuk kepada kemandirian tumbuhan. Kalau tengok dekat sini gambar rajah ni, daun ataupun tumbuhan yang dilitupi oleh jerebu, debu dan habuk ini, kalau tengok sini, apabila kotoran meliputi daun, kotoran akan terenap pada liang stoma menyebabkan proses respirasi dan fotosintesis terhalang. Okey, menghalang proses respirasi dan fotosintesis daripada berlaku. Sebab apa? Liang stoma tu ditutupi oleh kotoran tadi dan perlahan-lahan tumbuhan tersebut akan matilah sebab tak berlaku gas. Macam kita lah, kalau kita tak bernafas, tak ada pertukaran gas yang berlaku dalam badan kita, kita pun boleh mati. Tumbuhan ni pun boleh mati sebab gas tak boleh keluar dan masuk. Alright, seterusnya yang kedua, kesan gas berasid dalam udara terhadap kemandirian tumbuhan. So gas-gas yang berasid dalam udara, contohnya kita ada karbon dioksida, ada nitrogen dioksida, ada sulfur dioksida. Okey, jadi gas bahan pencemar udara yang berasid ni, contohnya sulfur dioksida
dioksida, nitrogen dioksida, dia akan melarut dalam air hujan yang berada di awan dan turun menjadi air hujan yang berasid ataupun kita panggil sebagai hujan asid. Okey, kenapa bahaya hujan asid ini? Hujan asid boleh membunuh sel tumbuhan dan menyebabkan tanah berasid serta kurang subur dan menyebabkan tumbuhan tidak dapat hidup dalam tanah berasid. So ini adalah contoh macam mana daun apabila terkena dengan hujan asid, dia akan jadi rosak dan mati. Okey, kesan pencemaran boleh menyebabkan masalah kekurangan sumber makanan dan mengurangkan hasil pengeluaran pertanian, menyebabkan kita ni boleh menjadi kelaparan, kekurangan sumber makanan, boleh menyebabkan manusia ni matilah. Okey. Okey, langkah pencegahan pencemaran terhadap tumbuhan dalam konteks tempatan dan global. Dia peringkat tempatan dan peringkat global, apa yang kita boleh buat. Yang pertama sekali dalam buku teks dia menceritakan berkenaan dengan satu cara mengharamkan pembakaran terbuka yang berlaku di Malaysia dan Indonesia kerana ini melibatkan global. Okey, daripada negara ke negara. Okey, berlaku pembakaran di Malaysia, dia akan beri efek kepada negara-negara yang di sekitar. Okey, jadi debu yang terhasil daripada pembakaran ini akan menyebabkan pertukaran gas tidak berlaku di dalam tumbuhan. Okey. Yang kedua, mengehadkan bilangan kenderaan bermotor yang bergerak dalam bandar. Pernah dibuat di China, di Beijing, apabila kerajaan mengharamkan kenderaan bermotor masuk ke dalam bandar Beijing pada waktu itu, menyebabkan pada satu hari itu kuranglah pencemaran udara yang berlaku di Beijing. Okey, yang ketiga, menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga suria, tenaga angin, kincir angin, tenaga air, nuklear dan sebagainya. So, jadi kita boleh selamatkan tumbuhan. Okey, jadi boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Tekan saja link di description video di bawah dan jangan lupa untuk tekan subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Kalau ada persoalan berkenaan dengan gambar rajah, pengiraan dan sebagainya, boleh like page Facebook, boleh tanya di situ. Terima kasih kepada yang dah subscribe. So, pembelajaran seterusnya kita akan belajar bab baru iaitu bab 3 pengangkutan ataupun transportation, 3.1 sistem pengangkutan dalam organisma. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera, terima kasih.